Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita pada pagi ini, pagi Isnin 5 Syawal 1442. Sambungan pelajaran kita dalam tafsir surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Sambungan perbincangan kita bermula ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, bagi pemegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 667. Muka surat 667. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Kita baca setakat itu dulu. Balik semula kepada ayat 19. Firmanullah Ta'ala, walahu man fis samawati wal ard. Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua. Semua, langit, bumi, antara langit dengan bumi, yang dalam bumi, di luar bumi, itu adalah milik Allah. Walahu, bagi Allah Azza wa Jalla, semuanya itu. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah tidak membesarkan diri, tidak sombong, dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya. Wala yastahsirun, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Para jemaah sekalian, ayat ini kita tengok kepada ayat yang lepas. Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita dalam ayat 16, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah nafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini la'ibin, tidak ada matlamat, tidak ada hikmah, tidak ada tujuan.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada makhluk-makhluk dia. Maka bila kita kata Allah tidak berhajat kepada makhluknya, bahkan makhluklah yang berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, maka di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan dalam ayat ini, walahu man fis samawati wal ard. Bagaimana kita nak kata Allah berhajat kepada makhluk? Bagaimana kita nak kata Allah Taala perlukan kepada penyokong pembantu, sedangkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan antara keduanya adalah milik Allah. Jadi apa yang Allah SWT ni dia panggil Al-Qudrah At-Tammah, mempunyai kuasa yang penuh, kuasa yang sempurna. Maka dengan itu Allah isytiharkan di ayat ini bahawa aku ciptakan makhluk-makhluk ini dengan hikmah, dengan kebijaksanaan dan dengan matlamat yang besar. Dan kamu jangan duk fikir Allah perlu pada pembantu, bahkan semua makhluk ini milik Allah. Kemudian malaikat pula dituduh oleh puak-puak kafir sebagai anak perempuan Tuhan. Maka Allah Ta'ala nafikan dalam ayat ini bahawa kerja malaikat bukan anak aku. Kerja malaikat adalah sebagai abdun, hamba aku yang tak putus-putus beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada penjelasan ayat secara seayat demi seayat. Walahu man fis samawati wal ard ay walillahi wahdahu. Bagi Allah Azza wa Jalla yang esa, yang tunggal, mulku man fis samawati wal ardi minal khalqi wa kulluhum abidun lahu. Allah Ta'ala milik semua yang ada langit dengan bumi, dan semua yang ada itu makhluk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, bukan anak dia. Apa sifat malaikat yang kamu tuduh macam-macam? Yang kamu minta sangat supaya malaikat mari jadi rasul ni, kamu mampu ke nak berkawan dengan dia? Boleh ke kamu nak ikut dia? Tengok Allah gambarkan sifat malaikat. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi. Mereka yang berada di sisi Allah Ta'ala, siapa dia? Malaikat-malaikat. La yastakbirun, tidak sombong. Tidak membesarkan diri, satu. Dan tidak enggan daripada beribadat. Jadi kerja malaikat ni, kerja dia beribadat. Pagi, petang, siang, malam, mengikut kategori yang Allah ciptakan. Ada malaikat yang rukuk, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang bertasbih. Malaikat telah diberi tugas masing-masing. Wala yastahsirun, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Malaikat ni la yata'abun, tak penat. Kerja dianya menunaikan tanggungjawab sebagaimana yang Allah SWT pertanggungjawabkan kepada mereka. Itu malaikat. Jadi malaikat yang Allah ciptakan, kedudukan mereka sama dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi dia ibadat, dia lakukan kerja-kerja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surah At-Tahrim Allah gambarkan malaikat ni la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak derhaka kepada Allah apa yang diperintahkan, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Itu sifat malaikat. Malaikat bukan anak Tuhan, tapi dia hamba Allah Ta'ala yang sangat taat, yang sangat setia. Mereka dari kumpulan yang lain daripada manusia. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak ada isteri, dia tak kahwin, sebab dia malaikat. Itu je. Orang tanya kenapa malaikat? Sebab dia malaikat. Habis. Jawapan yang paling mantap, yang paling top sekali, sebab dia itu malaikat. Tak payah cakap banyak lagi tanya. Kita tahu dia malaikat, sudah kan. Jadi kadang-kadang kita ni cakap banyak tak ada faedah, kata orang. Tak guna, cakap tak guna. Baik, apa lagi sifat malaikat? Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka, yakni para malaikat, beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti, tak pernah break, kata orang. Malaikat ni tak pernah break, dia punya ibadat tak berhenti-henti. Apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, itulah yang dia buat.
kata Abu Ayyan, maksud hamba Allah Ta'ala di sini iaitulah malaikat. Malaikat. Kerja dia nak membersihkan Allah Azza wa Jalla daripada sebarang kekurangan. Jadi orang tanya macam mana malaikat ni duduk zikir tak letih tak bunuh. Jadi ada dijawab oleh para ulama, kita ni sepanjang hidup kita bernafas ke tidak? Bernafas. Sosah nafas. Kalau nafas kita tak cukup oksigen, jawab dia pergi hospital, kita cari oksigen. Tak. Jadi ada kawan-kawan kita, dia panggil yang berisiko. Bila kena COVID tak cukup nafas, tak cukup oksigen, maka dia terpaksa kena guna alat pernafasan. Jadi diceritakan bahawa malaikat ni kita banding macam tu je. Macam kita sebagaimana kita bernafas, tak berhenti-henti. Kalau kita berhenti bernafas, maknanya kita pergi mana? Pergi kubur. Demikianlah malaikat, dia bertasbih, itulah zikir dia. Itulah macam orang panggil, macam bernafas dia. Para malaikat alaihimussalatu wassalam. Baik, kita pergi lagi kepada setelah Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita sempurnanya kuasa Allah dan sempurnanya keagungan Allah Azza wa Jalla, semua perkara tunduk dan akur kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu Allah ceritakan kepada kita, adakah kamu hai manusia nak ambil benda lain daripada Allah sebagai Tuhan? Ajaib. Tengok ayat 21. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Adakah benda-benda dari bumi yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan itu? Mungkin ambil kayu, pahat, buat Tuhan. Buat patung jadi Tuhan. Pergi ambil batu, diukir, jadi Tuhan. Kita kata apa cerita kamu ni? Kan? Adakah benda-benda yang kamu jadikan Tuhan itu dapat menghidupkan semula sesuatu yang mati? Ini dia panggil kriteria, ciri-ciri benda yang nak jadi Tuhan. Dia kena berkuasa, boleh menghidupkan, boleh mematikan. Kalau dia sendiri pun mati, bagaimana dia nak berkuasa? Kita kata ini benda ajaib yang berlaku dalam dunia. Tengok nota 950, yakni berhala-berhala yang berasal dari batu atau logam yang dibuat dan disembah oleh golongan yang kafir itu, dapatkah menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati? Sudah tentu tidak dapat. Dia sendiri pun mati. Maka bagaimana mereka tergamak menyembahnya? Kita ni kadang-kadang begitulah keadaan. Sebab itulah kata di para ulama Ahlus Sunnah, orang pergi ke kubur untuk berdoa kepada orang mati. Ada orang pergi ke kubur, pergi minta doa daripada orang mati, pergi minta pertolongan daripada orang mati. Kita kata ini juga di antara perkara yang ajaib. Kan? Terbalik kita ni. Sepatutnya kita yang hidup ni pergi bantu orang mati. Kita doa, kita minta istighfar, minta ampun dengan Allah. Tak, pergi minta suruh dia tu doa kepada kita, suruh dia tu minta ampun kepada kita. Kita kata ini di antara perkara yang pelik. Baiklah, itu setelah kita menafikan ciri-ciri ketuhanan kepada apa sembahan orang kafir, maka Allah gambarkan kalaulah ada di antara kita ni berfikir Tuhan tu lebih daripada satu, bagaimana keadaan, bagaimana gambarannya. Tengok ayat 22. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Allahu Akbar. Lau kana fihima alihatun, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah. Maknanya langit ada satu Tuhan, bumi ada Tuhan lain pula. Bagaimana kita nak gambarkan? Nascaya rusaklah pentadbiran kedua-duanya. Tuhan langit kata, hari ni aku nak turun hujan. Tuhan bumi kata, jangan, hari ni banyak kenduri atas muka bumi. Mana boleh. Bajet sudah cukup, air takungan sudah kuat. Kalau kita tak turun hari ni, nanti pecah punya langit. Sudah. Bumi kata, sorry lah bos. Habis macam mana dengan kenduri kita hari ni? Maka lafasadata, dia akan berkelahi, akan bala. Sebab itu dalam dunia ini tidak boleh dilantik dua khalifah dalam satu negara.
Satu negara tak ada dua khalifah, dua pemimpin. Kena ada seorang je. Sebab apa? Kalau ada dua, jam. Kalau ada dua, dia panggil jam. Kan? Maka Allah ajar kepada kita, Fasubhanallahi Rabbil Arsy amma yasifun. Maka bertauhidlah kamu, mana mengesahkan Allah, pengesahan kepada Allah dengan menegaskan Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung, dari apa yang mereka sifatkan. Macam-macam. Ada seorang ni masuk Islam. Orang tanya dia, berapa Tuhanmu? Sedap dia. Mu ada berapa Tuhan? Kan zaman tu Tuhan banyak. Ada berapa Tuhan dia kata? Dia kata 7. 7 Tuhan. 6 di bumi. Ada hak dia tempur dengan kayu, dengan batu. Kadang-kadang dia buat dengan buah kurma. Buah kurma, waktu kurma masak, dia buat okey jadi Tuhan. Bila mari musim sejuk, esok kurma tak ada, dicolek makan Tuhan. 1 di langit, 6 di bumi. Itu dia panggil. Itu gambaran cerita perubuk kafir. Maka seorang ulama Islam, nama dia Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dia kata dalam ayat ini, ayat yang kita sebut ni, lau kana fihi ma ni, dalam tafsir dia bawa 22 dalil menunjukkan keesaan Allah, wahdaniyatillah. 22 dalil tentang wahdaniyatillah, keesaan Allah Azza wa Jalla. 14 daripadanya dalil akli. 14 dalil akli dan 8 dalil naqli sam'iyat. 8 lagi dalil naqli. Naqli itu maknanya dalil ambil daripada Quran. 14 tu mari daripada akli. Jadi 24 dia kata semua. 22, maaf, 22, 14 campur 8. Di antara dalil akli yang kuat, dia kata lau faradna, kalaulah kita buat andaian ada 2 Tuhan dalam dunia ini, Tuhan langit, Tuhan bumi, ataupun Tuhan di laut, Tuhan di darat, macam nak buat, laftaqara ahaduhuma ila akhar, nasaya Tuhan ni berhajat kepadamu. Yang langit berhajat kepada bumi, yang bumi berhajat kepada langit, ataupun darat dengan laut. Maka jadilah mereka berdua, ini andaian, jadilah mereka berdua ni saling perlu memerlukan, saling menunjukkan kuasa. Kita atas dunia ni kuasa timur dengan barat pun, dan dulu Amerika dengan Rusia kuasa besar, sekarang ni dengan melawan dengan China, itu pun nampak balas dah. Mari dalam negara kita ni kuasa besar, parti itu parti ni, itu pun kelahi juga. Bagaimana kita nak? Itu dia panggil dari sudut aklinya. Maka bila saling memerlukan, bermakna mereka tidak kuat. Itu kata Ar-Radi dalam tafsir dia. Dan di antara dalil naqli, ayat kita baca ni, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan lain daripada Allah, rusak dunia ni. Sebab apa rusak? Masing-masing nak tunjuk kuasa. Tengok dalam tafsir Ar-Razi ada 22 dalil yang menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada dalil akli dan naqli tentang keesaan Allah, wahdaniyatillahi azza wa jalla. Jadi kita ambil satu-satu je lah. Baik para jemaah sekalian, saya nak pergi kepada ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ia, Allah Azza wa Jalla tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya. Allah ni kuasa mutlak, dia panggil kuasa mutlak. Tak ada siapa boleh pertikaikan apa Allah buat. Tengok ayat 951. Allah amat berkuasa melakukan sekehendaknya
Tidak ada sesiapa pun yang boleh menyoal tentang apa yang dilakukannya. Bahkan manusia dan makhluk-makhluk yang lain akan disoal satu persatu tentang apa yang mereka lakukan. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang kita buat. Tapi Allah Azza wa Jalla tak boleh orang nak tanya dia, tak boleh. Sebab itulah setengah ulama tafsir dia kata apa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita dia berkuasa, kuasa mutlak, dia boleh buat apa saja, tidak ada siapa yang boleh bantah. Maka ulama Ahlus Sunnah mengajar kepada kita satu perkataan, Allah buat kalau dia beri nikmat kepada hamba-Nya fa bi fadlihi, itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah. Allah beri nikmat, tanda ni pelajar. Bila Allah Ta'ala beri nikmat, maka itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah. Kalau kita kata Tuhan nak balas dengan sebab kita beribadat, berapa banyak yang kita beribadat, kadang-kadang tak khusyuk mana pun, tapi pahala dia sudah besar. Kalau Allah SWT beri bala, ujian kepada hamba-Nya fa bi'adlihi, maka itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Dia pelajar kena tanda. Fa bi fadlihi, yang kedua fa bi adlihi, dengan limpah kurnianya untuk nikmat. Azab, ujian, fa bi adlihi, itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, tak boleh kita pertikai sama sekali. Lish? Kenapa? La. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, waktu kita berdoa, jangan kamu kata, Nabi kata, la yaqulanna ahadukum Allahumma ghafirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, berilah keampunan kepada aku kalau kamu nak beri keampunan. Berilah rahmat kepada aku kalau kamu nak beri rahmat. Fa inna Allah la mukrihalah. Allah tak ada siapa nak paksa dia. Walakin liya'zimil mas'alata, bila kita minta dengan putus. Ya Allah, beri kepada kami. Ya Allah, maafkan kami. Jangan duduk main. Orang panggil main keluk-kelek, tak boleh. Macam kita pergi minta barang dengan orang. Cik, tuan, saya nak minta sekian-sekian. Kalau tuan bagi, alhamdulillah, saya terima kasih. Kalau tuan tak bagi, tak adalah nak kata apa itu cik punya barang. La. Dengan Allah kita jangan buat macam tu. Sebab la mukrihalah. Tidak ada siapa boleh paksa Allah. Maka kita minta dengan kata putus. Bal ya'zimil mas'alah. Maka la yus'alu. Allah SWT tak boleh ditanya tentang apa dia buat. Kenapa? Kenapa Tuhan tak boleh ditanya apa yang dia buat? Kata di para ulama, likamali hikmatihi wa ilmihi, karena sempurna hikmat Allah buat dan ilmu dia. Hikmat dia, Allah Ta'ala letak satu perkara di tempat yang sesuai. Tidak ada apa-apa yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla khalalun wala abasun wala fasadun, yang tak lengkap, yang tak sempurna, yang tak komplit. Maka kerana itu tak boleh ditanya. Yang kita kena audit, kena tanya ni sebab kita tak sempurna. Tapi Allah Ta'ala sudah sempurna, kenapa mau tanya lagi? Kan? Allahu Akbar. Jadi semua perkara yang Tuhan buat bifadlihi wa bi'adlihi. Baik para jemaah sekalian, itu dalam ayat lain surah Hud Allah sebut inna rabbaka fa'alul lima yurid. Allah buat apa dia nak. Dalam suratul Ra'd ayat 41, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah Ta'ala dia boleh buat dan tidak ada siapa yang mampu untuk mengkritik apa yang telah dilakukan, dibuat, dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita nak kritik, tak boleh kita nak buat benda-benda yang nak bercakap benda-benda yang tidak baik. Baik para jemaah sekalian, kita teruskan bicara kita dalam ayat 24. Ayat 24. Amittakhadhu min dunihi alihah qul hatu burhanakum hadza zikru man ma'iya wa zikru man qabli بل أكثرهم لا يعلمون الحق
فهم معرضون. Allah tanya, patutkah mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah? Mu tahu dah Allah Maha berkuasa, mu nak sembah benda lain? Allahu Akbar. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kamu tahu berhala kamu tak memberi mudarat, tak memberi manfaat, berkelip mata pun tidak, kan? Makan minum lagi tidak, maka katakanlah ya Muhammad, hatu burhanakum, bawalah keterangan dan bukti kamu. Kandungan Al-Quran ini menjadi peringatan dan bukti tauhid umatku, juga peringatan dan bukti tauhid umat-umat yang terdahulu daripadaku. Jadi tengok nota di bawah 952, yakni kitab Al-Quran yang mengandungi dalil-dalil keterangan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla adalah menjadi peringatan dan panduan bagi umatku dan juga umat-umat yang terdahulu zamannya, kerana kandungannya sesuai dengan kitab-kitab Allah yang lalu yang menegaskan dasar-dasar tauhid kepada mereka. Maknanya kitab Al-Quran dengan kitab Nabi-Nabi terdahulu tidak ada beza dari sudut tauhid. Tidak ada beza dari sudut tauhid. Nabi sallallahu sebut dalam hadis, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kami para nabi alaihi wassalatu wassalam diibarat seperti adik-beradik tiri, bapa satu, mak lain-lain. Maksud dianya dari sudut agama sama, tauhid kepada Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah bangkit setiap umat itu ada rasul, kerja rasulnya mengajak manusia ubudullah, sembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri dari taghut. Itu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu. Cuma berbeza dari sudut syariat. Ada syariat ini haram di sini, mungkin halal bagi orang lain. Itu dia panggil syara' man qablana. Syariat umat dulu daripada kita, kita boleh ikut sekiranya tidak bercanggah dengan syariat kita. Jangan kata itu zaman. Kadang-kadang kita tengok Nabi-Nabi dulu kan, zaman cerita Nabi Musa kejar batu. Sebab apa? Sebab orang tu mandi tak pakai baju, tak pakai seluar. Boleh zaman dia. Zaman kita hari ni jangan. Jangan kata, saya ikut zaman Nabi Musa. La, tidak. Baik. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Tidak ada pada kaum musyrik sebarang keterangan, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan sebab itulah maka mereka berpaling engkar. Jadi dia tak tahu apa benda. Mereka ini mu'ridun, tak mau dengar. Al-i'rad di sini dengan makna bila mereka tak mau dengar, sama ada dia dengar tapi tak mau terima, ataupun sombong, takabur, tak mau dengar langsung. Ini adalah merupakan al-i'rad, kata di ulama, berpaling itu menjadi sebab kepada intifa' al-ilmi. Bila orang tak mau dengar, dia pun tak dapat ilmu. Dia dua ya perkaranya para jemaah sekalian. Sama ada kita tak dengar langsung, ataupun kita dengar dengan sifat takabur. Siapa dia orang ni? Banyak juga orang bila diberi maklumat, contohnya macam inilah, saya senang contoh zaman kita ni mudah. Kita buat satu perbincangan dalam grup WhatsApp ke grup apa kau ikutlah kan. Salah seorang daripada pelajar kita ni ambil video guru dia, saya lah contohnya, video pendek tentang penjelasan perkara ini, dia bagi. Orang-orang yang sombong, dia tak mau dengar. Ustaz ni tak boleh. Dengarlah dulu dia cakap apa. Itu dia panggil al-i'rad, langsung tak mau. Baik, kita bukan nak banding dengan orang kafir. Kita cuma nak hurai tentang mu'ridun. Cara orang tak mau dengar ni dua, sama ada dia tak dengar langsung, tutup telinga, ataupun dia dengar dalam sifat kesombongan. Dengar tapi mulut jebek, orang panggil dah orang kafir macam itulah. Dia tak dengar langsung hak Nabi,
atau dia dengar sambil berperli, ini sihir, ini syair, ini macam-macam ini. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini dia panggil dasar dakwah para nabi. Tanda ayat 25 ni dasar dakwah para anbiya, seperti ayat yang saya baca tadi. Walaqad ba'asna tadi. Baik. Dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya. Jadi sumber ilmu bagi para rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam melalui wahyu daripada Allah, melalui para malaikat Jibril, wahyu bawa kepada nabi, maka nabi menyampaikan kepada umat masing-masing. Itu kerja. Apa dia yang Allah Ta'ala nak wahyukan itu? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan aku. Ini aku, oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Beribadatlah kamu kepadaku. Ini dia panggil ayat tauhid. Ayat tauhid dia panggil tauhidul ibadah. Tauhid kita ni mengesah Allah Ta'ala dalam ibadat, jangan pergi campur dengan benda-benda lain. Sama ada pergi campur dengan benda yang membawa kepada syirik yang besar, ataupun dia panggil syirik khafi, seperti riya. Kita ibadat kepada Allah tapi kita nak tunjuk pada orang, maka itu dia panggil riya, syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi, wal iyazubillah. Baik para jemaah sekalian, ayat walaqad ba'asna tadi tanda walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut, itu ayat suratun nahli, ayat surah an-nahli ayat 36. Suratul Nahli ayat 36. Jadi Suratul Nahli 36 dikembar dengan ayat ini 25. Suratul Anbiya lengkaplah dasar dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam dari sudut tauhid. Dari sudut tauhid sama. Tapi dari sudut syariat ada sedikit perbezaan dalam beberapa juzuk, dalam beberapa bab yang tertentu. Baik para jemaah sekalian, kita pergi lagi kepada ayat 26. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Allahu Akbar. Puak kafir ni tak habis-habis kata ke Tuhan macam-macam. Dan mereka yang musyrik itu berkata, Tuhan Ar-Rahman mempunyai anak. Tuduhan ni tak habislah. Tengok nota di bawah 953. Kaum kafir musyrik mengatakan bahawa malaikat ialah anak perempuan Tuhan. Dia kata. Lalu Allah SWT menolak dakwaan mereka yang dusta itu dengan menegaskan bahawa malaikat itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan, serta taat mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Malaikat bukan anak aku, hamba aku. Allahu Akbar. Demikian juga dustanya kaum Yahudi yang mengatakan Uzair anak Tuhan. Dan kaum Nasara Kristian yang mengatakan Isa anak Tuhan. Maha sucilah Allah daripada dakwaan yang kufur itu. Bahkan Uzair dan Isa dan malaikat ialah hamba-hambanya yang dimuliakan dengan pangkat Nabi, serta bagi Nabi Isa pangkat Nabi, kan? Serta taat setia para malaikat, taat setia kepada Allah Azza wa Jalla, bukan anak Tuhan. Jadi kamu jangan duduk main cerita pelik-pelik, kan?
Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan Tuhan tu ada anak, maka Allah nafi di sini. Subhanah. Maha suci Allah. Bal ibadun mukramun, bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Tuhan itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Jangan kata dia bukan anak Tuhan, dia ni Allah Ta'ala muliakan mereka dengan pangkat Nabi, dengan pangkat Rasul, dengan pangkat hamba yang dimuliakan, bukan anak dia. Baik, apa sikap mereka, sikap para malaikat ni macam mana? Tengok ayat 27. La yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan-perkataan. Mereka pula tidak mengerjakan. Mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkan. Tak langgar langsung SOP yang Tuhan buat. Tengok 954, yakni malaikat-malaikat dan rasul-rasul itu beradab tertib. Adab tertib, tidak memperkatakan sesuatu sebelum diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maknanya kalau Tuhan tak perintah, mereka tak berani cepat. Kita jangan buat sendiri perintah. Macam zaman kita hari ni, Nabi kita sallallahu larang daripada ihdath, mencipta reka ibadat yang tidak disyariatkan. Jadi jangan kita berani-berani. Sebab apa? Kalau kita buat, bermakna kita telah mendahului Allah dengan Rasulnya dalam perkara yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan. Tengok ayat 28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah Azza wa Jalla menyebut apa yang telah dijadikan kepada malaikat. Jadi malaikat ni tugas dianya mencatat amalan, menulis, kan? Itu di antara tugas malaikat. Tapi kalau malaikat tak tulis, agak Tuhan tak tahu. La ya'lamu ma baina aydihim. Tengok. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Tuhan tahu semua. Apa yang ada di hadapan mereka, yang ma baina aydihim maknanya benda yang akan berlaku, mustaqbal. Itu dipanggil ma baina aydihim. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, yakni yang telah mereka lakukan. Di hadapan yang telah mereka lakukan, yang di belakang yang mereka akan lakukan. Dia kata. Kita tengok dalam tafsir kita ni, ya'lamu ma baina, yang di hadapan kita tu mana mustaqbal, khalfahum yang di belakang. Tapi dalam tafsir ni terbalik. Ma baina aydihim, di hadapan mereka, yang mereka akan lakukan. Tulis itu, mereka akan lakukan. Dan apa yang ada di belakang mereka, yakni yang mereka telah lepas belakang dah. Pakai belakang maknanya sudah dah. Artinya ilmu Allah Ta'ala meliputi segala perkara. Allahu Akbar. Jadi Tuhan tahu semua. Cuma dilantik malaikat supaya mencatat, menulis, untuk menyatakan keadilan raca timbangan Allah Ta'ala esok di akhirat. Malaikat akan tunjuk kepada kita apa yang berlaku. Malaikat tunjuk kepada kita apa yang berlaku. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Kan? Ini rekod kamu. Ini tarikh yang kamu buat. Jadi kita nak bantah tak boleh. Sebab semua telah direkodkan oleh Allah Azza wa Jalla. Telah dicatat oleh para malaikat. Apa waktu mana, pukul jam berapa, di mana tempat, semuanya sudah direkod. Masya Allah Tabarakallah. Allahu Akbar. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka, yakni para malaikat juga tidak memohon syafaat, pertolongan, melainkan bagi siapa yang diredai oleh Allah. Dan mereka pula sentiasa cemas takut dari ditimpa azab Allah Azza wa Jalla. Itu sifat malaikat.
Dia takut kepada Allah Azza wa Jalla dan dia tidak akan minta pertolongan kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, baiklah kita pergi kepada ayat kita yang terakhir dalam siri ini. Ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat yang ke-29. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah, macam Fir'aun dia mengaku dia Tuhan, maka yang berkata sedemikian itu kami akan membalasnya dengan azab neraka Jahannam wal'iyazubillah. Demikianlah kami membalas golongan yang zalim. Orang zalim akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah. yakni meskipun mereka, yakni malaikat dan rasul-rasul itu dah diberi kemuliaan yang demikian, tetapi kalau ada di antaranya yang melakukan atau memperkatakan sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi syirik, maka mereka juga akan diseksa dalam neraka sama seperti orang yang melakukan syirik. Ini mana benda tak berlakulah. Nabi, malaikat dan para nabi yang menjalankan tugas tanggungjawab, mereka tidak akan buat benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam siri ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.